السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, masih lagi kita pada ayat ke-24 surah Yusuf, muka surat 564, jilid yang keempat tafsir Ibn Katsir. Terujuk pada ayat berkenaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguhnya wanita itu telah maksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun maksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami malingkannya daripada kemungkaran dan kekejian. Sungguhnya Yusuf itu termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi telah kita lihat dalam kuliah yang lalu, Zulaikha minta kepada Yusuf dengan penuh kelembutan, menggoda, memperdayakannya untuk berzina dengannya. Jadi maksud dari potongan ayat rawadatu adalah memperdaya, tapi permintaan isteri Al-Aziz, iaitu Aziz Mesir ini, telah yang disebut namanya setengah-setengah kitab tafsir sebagai kutafir ataupun ketfir ini, telah pun ditolak. Walaupun perempuan ini telah pun menghiaskan dirinya, menutup pintu-pintu, ada yang mengatakan sampai 7 pintu ada dalam rumah yang besar itu, dan penggunaan perkataan ghallaqa yang merujuk kepada tasydid, maknanya takrir, maknanya menunjuk kepada kerja yang bersungguh-sungguh, mubalaghah kat situ. Dan kata-katanya lagi hai talak, ini dalam bahasa Arab sama, kadang-kadang ada penggunaan kata seperti suqiya lak, iaitu merujuk kepada khas untukmu, aku telah buat persiapan khusus untukmu. Lalu jawapan Nabi Yusuf yang telah kita pelajari, ma'adallah, aku mohon pada Allah perlindungan dari segala kebodohan dan juga kefasikan. Innahu rabbi, sungguhnya sama ada tuanku iaitu kutafir ini ataupun Tuhanku iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, juga diguna kata Rabbi ini telah memberi pada aku perlindungan yang sebaik-baiknya. Jadi ini sesuailah dengan ayat yang mula-mula dulu ketika perintah daripada tuannya kutafir itu kepada isteri, akrimi mathwah. Jadi diulang sekali lagi oleh Allah, ahsana mathwai. Jadi mungkin ia merujuk kepada Allah, mungkin ia merujuk kepada raja ataupun lelaki yang telah berjasa kepadanya di sini. Jadi kalau disebut Allah SWT, maka tentulah Allah telah mencipta, memberi padanya perlindungan, memberi kepadanya penjagaan, walaupun dijatuhkan ke dalam perigi, walaupun diambil sebagai hamba, tapi semuanya ada tarbiyah Allah di situ. Sehingga akhirnya Nabi Yusuf kata, innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya orang yang zalim, orang yang melakukan dosa besar, orang berzina, telah melakukan dosa yang menzalimi diri sendiri, dan mereka tidak akan berjaya. Kejahatannya pasti diketahui orang akhirnya. Seperti yang berlaku dalam satu cerita mukhalafahnya, mafhum mukhalafahnya, diceritakan oleh Dr. Ratib Nabulsi. Satu peristiwa berlaku di Dimashq. Ada seorang lelaki, dia menjaga sebuah kedai. Satu hari kedai itu bosnya tidak ada, tinggal dia seorang saja. Dan waktu pun telah lambat, waktu petang, lewat petang nak masuk ke maghrib, musim sejuk. Berdekatan dengan kedai mereka itu ada universiti, adalah pelajar siswi-siswi, pelajar perempuan datang. Ada kalangan pelajar perempuan ni yang dalam kesusahan datang ke kedai tersebut, menawarkan dirinya untuk melakukan perbuatan yang haram dengan pakaiannya, penampilannya cantik sekali. Orang Syria tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, penampilannya macam orang Europe. Maka budak lelaki muda ini dalam keadaan memang, beliau berada dalam keadaan memang mengimpikan sangat dapat seorang isteri. Bayangkan ketika nafsunya melonjak naik pada waktu itu, tak ada siapa melihat, musim sejuk, boleh tutup kedai, melakukan perbuatan haram, bagilah budak perempuan itu berapa yang diperlukan. Tiba-tiba dalam hatinya fikir, Allah, ini memang tak patut aku melakukan perkara semikian. Ini adalah satu perbuatan yang haram. Aku belajar banyak kali cerita Nabi Yusuf dan sebagainya, aku tak akan melakukannya. Maka dia berusaha bersungguh untuk menyelamatkan dirinya, dan perempuan itu pulang dalam keadaan hampa. Tiba-tiba keesokan harinya, tuan-tuan, seperti cerita Dr. Ratib Nabulsi ini, datanglah seorang lelaki yang sudah lama memerhatikannya. Orang ini pula berkedudukan. Bertanya pada pekerja lelaki ni, kamu ni sudah berkahwin ke? Ya bunai, hal anta mutazawij. Kamu dah berkahwin belum? Jawapannya belum. Kau nak tak kalau aku kahwin, aku offer pada kau seorang budak perempuan untuk dikahwini? Terkejut dia. Baru satu
hari dia selamat daripada fitnah itu dan berdoa kepada Allah. Kita ni bila berada dalam musibah, kita doalah pada Allah selalu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bahawa aku ditimpa musibah ya Allah, kalau tidak bantuan daripada-Mu aku memang terjerumus dalam perkara haram, maksiat, zina ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku ganjaran atas musibah yang berlaku, hampir-hampir menimpa agamaku ya Allah. Kalau aku berzina semalam dengannya, apalah, tak tahu bagaimana keadaanku pada hari ini. Maka dengan doanya itu, keesokan hari tak sampai 24 jam datang seorang lelaki yang terkemuka memberi tawaran kepadanya, nak berkahwin dengan seorang gadis tak? Sesuai untukmu, dah lama aku perhatikan kau, jemputlah ayah ibumu datang pergi tengok budak perempuan ni. Maka dia pun meminta ayah ibunya pergi tengok budak perempuan itu. Masya Allah, secantik-cantik manusia, keluarga yang beriman, orang yang menjaga pergaulan, serba-serbinya lengkap, cukup. Maka datang lelaki itu hari yang ketiga, ayahnya itu, macam nak, boleh kahwin dengan anak aku? Jawapannya, pakcik, saya tak ada apa-apa pun, saya baru bekerja, duit pun tersimpanan pun tak seberapa. Maka jawapan lelaki yang berkedudukan itu, tak, kalau engkau berkenan, segala-galanya infak aku sediakan untuk engkau rumah dan sebagainya. Allah tuan hati dan dikasihan. Ini balasan bagi orang yang melakukan ketaatan dan melihara dirinya. Sebab itu dalam hadis ataupun hadis yang sifat mauquf daripada Ubay bin Ka'ab berkata, innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Kamu tidak meninggalkan satu perkara pun semata-mata kerana Allah, keteguhan iman, kesungguhan kerananya, melainkan Allah SWT akan menggantikan, pasti akan menggantikan untukmu satu yang lebih baik daripadanya. Maka inilah yang berlaku kepada ramai orang saleh, dan ketua mereka dalam konteks ini merupakan Nabi Yusuf AS. Jadi bila telah kita bincangkan dalam kuliah sebelum ni, hammat bihi wa hamma biha, jadi dia merujuk kepada keadaan yang berbeza di antara dua orang ini. Seorang ingin melakukan perkara-perkara yang buruk terhadap Yusuf AS, sedangkan Nabi Yusuf AS hendak menyelamatkan dirinya. Jadi Zulaikha berkeinginan untuk membalas dan mengancam Yusuf kerana telah melawan perintahnya, tidak tertarik kepadanya ketika keinginan syahwatnya sedang muncak, juga kerana Yusuf menolak permintaannya. Sedangkan kedudukan perempuan itu adalah majikan dan Yusuf merupakan hamba, atau maknanya perempuan itu hendakkan satu daripada Yusuf. Sangat banyaklah pendapat dan komentar para ulama terhadap ayat ini, sedangkan dalamnya sebenarnya mudah untuk kita fahami. Tidak benar jika kita mentafsirkan kalimah wahamma biha dengan maksud Nabi Yusuf pun ingin melakukan buatan itu dengannya. Kerana jika ditafsirkan dengan susunan berikutnya, akan jelas bahawa Nabi Yusuf tidak pernah berkeinginan terhadap perempuan itu. Kerana dengan melihat tanda dari Tuhannya, maka Yusuf telah pun tercegah dari awal dengan dalil bahawa huruf laula adalah huruf yang mencegah sesuatu kerana adanya sesuatu yang lain. Dan jawapan daripada huruf laula itu memang kerap dalam bahasa Arab ia dibuang. Jika kita nak jelaskan sekali lagi maksud laula ra'a burhan rabbih itu, maksudnya sekiranya dia Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, dia akan berkeinginan kepadanya dan berkehendak untuk melakukan satu buatan haram dengannya. Kerana firman Allah SWT wa hamma biha itu menunjukkan hal itu. Samalah kalau kita sebut perkataan, aku berniat untuk membunuhnya sekiranya aku tidak takut pada Allah. Faham tak ayat ni? Kalau aku tak takut pada Allah, aku dah bunuh engkau tahu tak? Jadi maknanya perbuatan bunuh ini tak berlaku kerana takut pada Allah SWT. Ini dia fungsi bahasa Arab disebut laula kalau kita lihat penggunaannya. Maka maknanya sekiranya aku tidak takut pada Allah, aku akan bunuhnya. Tapi kerana aku takut pada Allah, aku tidak membunuhmu, maka perbuatan bunuh itu tak berlaku langsung sebenarnya. Jadi yang dimaksudkan dengan kata alhamu itu adalah bisikan-bisikan jiwa, kecondongan untuk melakukan perbuatan seksual ni tadi sesuai dengan tabiat manusia. Hal itu tak ada kecaman dari sudut syariat. Maka tidak dikatakan bagaimana boleh seorang Nabi berkehendak untuk buat maksiat dan berniat melakukannya. Memang tidak berlaku langsung perkara tersebut sebenarnya. Jadi perkataan hamun ni kalau kita faham dengan lebih lanjut, dijelaskan dalam hadis yang telah saya bacakan kepada tuan-tuan, hadis sahih ketika pulangnya Nabi daripada Isra' dan Mi'raj, bahawa Allah Taala telah beri gembira buat umat ini, idza hamma abdi bi hasanatin faktubuha lahu hasanatan fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha faktubuha hasanatan fa inama tarakaha min jarra'i fa in amilaha faktubuha bimithliha. Apabila hamba-Ku berkehendak terhadap satu kebaikan, maka tulis baginya satu kebaikan, dan jika dia mengamalkannya, maka tulis baginya 10 kebaikan. Jika dia terfikir untuk melakukan kejahatan tapi tak melakukan kejahatan, tulis baginya kebaikan, kerana sungguhnya dia telah meninggalkan kejahatan itu kerana-Ku. Dan jika dia melakukannya, maka tulislah sesuai kejahatan itu. Jadi yang dimaksudkan di sini laula ra'a burhan rabbih, tanda yang dilihat oleh Yusuf itulah tanda yang Allah Taala, tanda Allah yang diambil dari kewajipan seorang mukallaf, iaitu kewajipan menjauhkan diri pada segala yang diharamkan, atau dalil Allah tentang pengharaman zina dan pengetahuannya terhadap siksaan yang akan diterima oleh seseorang pezina. Ada yang mengatakan bahawa tanda tersebutlah penyucian jiwa para nabi dari akhlak yang terpuji. Ada pula yang mengatakan bahawa tanda itulah kenabian yang mencegah dari segala buatan keji. Semua pendapat dan makna ini boleh sahaja dimaksudkan begitu. Muslim-muslimat hati dan dikasihan. Jadi jelas daripada apa yang
kita lihat menerusi ayat yang ke-23, 24 ni, Nabi Yusuf tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Sekiranya bukan kerana pemeliharaan dan perlindungan Allah, dia boleh terjumus dalam perkara tersebut. Maka dalam ayat ini ada dua tafsiran. Pertama, Nabi Yusuf tidak pernah berkehendak terhadap perempuan itu kerana melihat tanda dari Tuhannya dan tanda itu yang mencegahnya. Yang kedua, jika dorongan tabiat kemanusiaan, Nabi Yusuf berkehendak terhadap perempuan itu, kemudian dia mengerti untuk mencegah dirinya daripada maksiat tersebut. Ini adalah merujuk kepada Al-Hamu yang telah kita bincang dalam kuliah yang terdahulu, dan tiada dosa padanya. Kerana samalah seperti seorang yang sedang berpuasa, maka terniat baginya melihat air yang enak itu untuk diminum, ataupun doa Rasulullah SAW ketika memohon kepada Allah perlindungan kerana mempunyai kecenderungan kepada seorang isteri, tidak kepada yang lain. Allahumma hadha qasami fima amlik fala taluni fima altamlik wala amlik. Ya Allah, inilah kemampuan aku untuk yang ada dalam hati, kecenderungan pada diriku yang timbul dalam diri. Janganlah kau hukum aku pada perkara-perkara sedemikian. Para pendengar mati dan dikasihkan. Jadi di sini dapat perbezaan yang jelas antara dua, iaitu Al-Hamu, antara keinginan perempuan itu pada Yusuf dan keinginan Yusuf pada perempuan itu. Perempuan itu berkehendak untuk membalas Yusuf, menakut-nakutkannya kerana tidak memenuhi kehendak syahwatnya, sedangkan Yusuf berkehendak untuk menolak perasaan itu dari dirinya dan ingin terlepas daripada cengkaman kemaksiatan yang ditawarkan oleh perempuan itu. Lalu Nabi Yusuf melihat tanda-tanda dari Tuhannya dan ismahnya, maksumnya, baginda dari buat perkara itu, maka dia pun melarikan diri. Maka berkehendaknya Al-Hamu yang dibincangkan itu adalah menyelamatkan diri dari genggaman daripada keburukan perempuan tersebut, bukannya kecenderungan untuk melakukan zina seperti yang disebut di setengah kitab tafsir sampai ke peringkat membuka seluarnya, kemudian melihat tampilnya ayahnya datang pada waktu itu. Ini semua kisah-kisah Israiliyat yang tidak boleh diterima pakai dan berlawanan dengan kedudukan seorang Nabi Allah SWT yang memiliki makam yang tinggi dengan sifat maksum itu. Semua rahmati dan dikasih sekalian. Jadi apa yang boleh kita lihat lagi dalam perkara ini? Yang dimaksudkan dengan wahamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, iaitu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Banyak kitab tafsir yang menyorotkan kepada kita, membawakan kepada kita tentang maksud burhan rabbih itu. Antaranya nazara Yusuf ila surati Yaqub addan ala asbi'ihi yaqul ya Yusuf fadhaka hina kaf wa qam. Ada setengah yang mengatakan ketika Nabi Yusuf hampir-hampir melakukan perbuatan itu dengan perempuan itu, ini cerita yang menyeleweng dan tidak benar dan tidak patut untuk seorang Nabi yang bersifat maksum. Lalu kemudian ternampaklah gambaran yang ditampilkan oleh Allah SWT, datangnya Yaqub AS menggigit jarinya, bertanya, wahai Yusuf, apa yang kau lakukan ini? Ini cerita-cerita syariat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tidak perlu kita pergi dengan lebih lanjut. Ada pula yang mengatakan bahawa maksud Burhan Rabbih ini tampil dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat pernah turun kepada Nabi Yusuf sebagaimana turun kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya surah Al-Infitar ayat 10 hingga 12. Tiba-tiba muncul di hadapan fikirannya ayat yang wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya kamu memiliki malaikat hafazah menjaga kamu, kiraman katibin, mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian datang pula ayat yang kedua, iaitu surah Yunus ayat ke-1, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Tak ada satu benda yang kau lakukan melainkan kami menyaksikannya. Begitu juga ayat yang ketiga daripada surah Ra'd ayat 33, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ayat-ayat ini juga masuk ayat ke-32 daripada surah Al-Isra, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini adalah riwayat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir yang menyebabkan Nabi Yusuf AS tersentak dan baginda AS terpelihara dari melakukan perkara itu, dan telah kita huraikan maksud laula dari sudut bahasa Arab bersesuaian dengan bahasa Melayu. Kata-kata ini kata Imam Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti dalam Adwa'ul Bayan. Benda ini walaupun ada bukti mengatakan bahawa ini seperti dikatakan ayat-ayat itu muncul di hadapan Nabi Yusuf menghalangnya daripada terlibat perkara yang haram itu. Perkara ini tidak sesuai, tuan-tuan. Tak masuk akal daripada awal lagi. Takkanlah seorang Nabi sampai 4 reminder datang baru nak berhenti daripada satu buatan yang dilarang, diharam. Bagi orang beriman pun tidak akan melakukannya. Takkanlah seorang Nabi sempat 4 peringatan datang daripada Allah baru nak stop. Ini adalah cerita-cerita laisa lahu asal, tidak ada asal, tidak ada asas untuk dipegang, walaupun disebut dalam sebahagian daripada kitab tafsir. Andai disebut oleh sebahagian pada para ulama tafsir itu, moga-moga Allah Taala memberi keampunan atas kesilapan yang berlaku. Kerana telah dijelaskan, Allah sendiri memuji Nabi yang mulia mengatakan bahawa kadzalika linasrifan husu awal fahsya. Memang tidak ada terlintas dalam hati Nabi ini sedikit pun perasaan melakukan, menjebakkan dirinya dari perkara haram, apatah lagi melakukan fahisyah ataupun fahsya, perkara-perkara yang menyebabkan di situ ada hukuman daripada Allah SWT. Dalam kitab tafsir Qurtubi ada satu benda yang menarik. Tadi saya nak sebut tuan-tuan pada kuliah akan datang, bagaimana ketika Nabi Yusuf berada dalam situasi yang sangat krusial itu dengan perempuan ini, dengan secantik hiasan
istana sewangi-wangi-wangian dan telah menutup semua pintu. Maka berlaku dayuk terakhir sebelum Nabi Yusuf melarikan diri. Bahawa Nabi Yusuf dengan tegas mengingatkan perempuan tersebut, seperti riwayat dikemukakan dalam tafsir Qurtubi ini. InsyaAllah saya akan sebut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.